Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak terangkan tentang homeostasis dalam tumbuhan. Sambil saya terangkan, saya minta untuk awak rujuk pada buku teks muka surat 80. Okey. Dalam tumbuhan, cara tumbuhan untuk kawal atur kandungan air pada hari panas dan juga hari sejuk adalah melalui proses transpirasi. Apa itu proses transpirasi? Tolong dengar betul-betul maksud transpirasi supaya nanti awak boleh salin dalam buku nota. Transpirasi adalah proses kehilangan air daripada daun dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui stoma. Okey, saya ulang semula. Transpirasi ialah proses kehilangan air daripada daun dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui stoma. Okey, dapat ya? Okey. Transpirasi ni ada fungsi dan juga peranannya. Okey, ada dua fungsi, peranan ataupun kepentingan. Dekat sini awak boleh lihat pada buku teks. Okey, yang pertama, transpirasi membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air dan mineral dari tanah ke seluruh bahagian tumbuhan. Nanti saya akan terangkan bagaimana transpirasi ini boleh membantu proses pengangkutan air dan garam mineral dalam tumbuhan. Yang kedua, penyejatan air daripada daun menyejukkan tumbuhan pada hari panas. Kalau awak ingat semula maksud transpirasi, proses kehilangan wap air pada daun, daripada daun. Jadi bagaimana wap air daripada daun tu boleh dibebaskan ke persekitaran melalui proses penyejatan. Secara tak langsung, proses penyejatan ini membantu menyejukkan tumbuhan pada hari yang panas. Okey, seterusnya, rajah 3/5. Dalam buku teks, muka surat 80, rajah 3/5, ianya menerangkan bagaimana transpirasi membantu pengangkutan air dari akar ke daun. Kita tahu, bahagian tumbuhan yang menyerap air dan mineral adalah pada bahagian akar. Kalau kita lihat mengikut langkah nombor 1, bahagian akar tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah. Maksudnya air dan juga mineral akan diserap oleh akar. Seterusnya diangkut masuk ke dalam bahagian batang tumbuhan dan seterusnya ke daun. Proses transpirasi berlaku di bahagian daun tumbuhan. Jadi, bila berlaku proses transpirasi, maksudnya bila berlaku proses kehilangan air pada daun tumbuhan, secara tak langsung ini akan menghasilkan daya yang menarik air dari bahagian batang tumbuhan. Maksudnya air bila ada air yang hilang daripada daun, secara tak langsung air pada bahagian batang tumbuhan akan masuk ke dalam daun. Jadi itulah dia peranan transpirasi dalam membantu proses pengangkutan air dan mineral dari akar ke mineral. Maaf. Saya harap awak jelas dengan penerangan saya. Seterusnya, tolong lihat pada buku teks muka surat 81. Dalam homeostasis tumbuhan ini, selain daripada transpirasi, awak perlu tahu keadaan stoma. Stoma, apa itu stoma? Stoma adalah salah satu struktur yang terdapat pada sel-sel stoma adalah salah satu struktur yang terdapat pada bahagian daun. Jadi sel apa
yang membantu pembukaan dan juga penutupan stoma. Okey, ianya dimainkan peranan pembukaan dan juga penutupan stoma ini dimainkan oleh sel-sel pengawal. Okey, kalau awak lihat pada ini, struktur stoma. Stoma merupakan liang halus yang terdapat pada permukaan daun. Okey, jadi yang membantu pembukaan dan juga penutupan stoma adalah sel pengawal. Kalau awak lihat pada rajah ini yang macam bentuk kacang. Okey, bahagian dua-dua ni, kiri dan kanan. Ini adalah dua, ini adalah sel pengawal. Sel pengawal inilah yang berperanan untuk mengawal pembukaan dan juga penutupan stoma. Maksudnya nak bagi stoma tu terbuka luas, okey, ataupun pembukaan dia ataupun dia stoma itu tertutup rapat, dikawal oleh sel pengawal. Okey, apa peranan stoma? Kalau awak ingat lagi dalam bab 2, okey, jenis-jenis sel yang terdapat pada tumbuhan, stoma ini peranannya adalah untuk yang pertama pertukaran gas dan juga membantu proses kehilangan air, membantu wap air dibebaskan daripada daun. Okey, proses transpirasi lah, ia ada berkait rapat dengan transpirasi. Okey, kita lihat keadaan stoma pada waktu siang. Ada dua situasi yang perlu awak tahu. Okey, keadaan stomanya, macam mana keadaan stoma, iaitu situasi yang pertama adalah pada waktu siang dan juga situasi yang kedua pada suhu yang terlalu tinggi. Maksudnya cuaca yang terlampau panas. Okey, macam mana keadaan stoma? Okey, pada waktu siang, okey, lihat dekat sini. Pada waktu siang, stoma terbuka supaya lebihan air tersejat daripada daun melalui transpirasi. Maksudnya akan berlaku proses transpirasi, akan berlaku proses kehilangan air sebab stoma terbuka. Tapi sekiranya pada suhu yang terlalu tinggi, cuaca yang terlalu panas, okey, bagaimana pula keadaan stoma? Awak tengok dekat sini. Stoma tertutup. Okey, stoma tertutup rapat. Okey, sebab apa? Untuk mengurangkan air yang tersejat daripada daun melalui transpirasi. Jadinya untuk elakkan kehilangan air yang melampau pada tumbuhan, di mana kalau berlaku proses kehilangan air yang melampau pada tumbuhan, tumbuhan itu akan layu dan akhirnya mati. Okey, sebab tu jika suhu yang terlalu tinggi, terlalu panas, okey, stoma akan tertutup rapat. Okey, jadi baiklah, saya dah selesai menerangkan proses homeostasis dalam tumbuhan. Okey, saya ulang semula. Homeostasis dalam tumbuhan, perkara yang perlu awak tahu, faham, okey, dan awak faham dengan baiklah. Ada dua perkara dekat sini. Bagaimana tumbuhan mengawal atur kandungan air, okey, adalah melalui proses transpirasi. Maksudnya nak bagi tumbuhan sejuk melalui proses dengan cara apa? Penyejatan yang berlaku dalam proses transpirasi. Okey, selain daripada itu, awak kena tahu jugalah maksud transpirasi, okey, peranan ataupun kepentingan, okey, transpirasi dalam tumbuhan. Itu yang pertama. Senang cerita, transpirasi lah. Okey. Yang kedua, awak perlu tahu keadaan stoma pada waktu siang dan juga pada suhu yang terlalu tinggi. Okey, dua rajah ini. Awak kena kenal pasti. Kalau waktu siang, stoma akan terbuka. Tapi sekiranya suhu terlalu tinggi, stoma akan tertutup rapat. Okey, sekian sahaja penerangan saya untuk hari ini. Okey, diharap kita akan jumpa pada sesi yang berikutnya.